Assalamualaikum dan salam sejahtera terutamanya saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Ashraf bin Ibrahim mengajar sejarah politik di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 berkod SJHK 3203. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kerana tak kenal maka tak cinta. Saya Nur Fatihah binti Mak Effendi daripada SDHK 1. Saya pula adalah Siti Fatimah binti Muhammad daripada SJHK 1. Sebelum kita meneruskan lagi sesi pembentangan kita pada hari ini, biarlah saya membacakan dulu soalan, iaitu dalam menghadapi perluasan pengaruh British di Tanah Melayu, masyarakat tempatan telah memperlihatkan tindak balas terhadap penjajahan melalui usaha penentangan oleh tokoh-tokoh. Berdasarkan pernyataan di atas, anda diminta untuk membuat persembahan berkaitan dengan uraian sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Untuk pengetahuan semua, cukai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya penentangan dalam kalangan penduduk tempatan. Antara yang menentang cukai ialah Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut dan juga Tok Gajah. Itu merupakan punca terjadinya Perang Naning yang akan menerangkan tentang cukai yang ditentang oleh Dor Said. Perang Naning ni berlaku. Jadi punca Perang Naning ni berlaku bila British ni melakukan perjanjian dengan Belanda, iaitu perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Berlaku pertukaran wilayah jajahan antara dua negara di Pulau Melayu. Jadi Melaka ni diserahkan kepada British. Jadi British sangka Naning ni berada di wilayah Melaka yang dikawal oleh Belanda. Jadi British pun menuntut pentadbir Naning untuk membayar ufti sebagaimana diberi kepada Belanda dulu. Ditambah pula dengan cukai 1/10 dari hasil keluar. Punca mengapa Datuk Maharaja Lela enggan membayar cukai adalah kerana J.W. Birch bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, cukai atap, senjata dan bayaran permit untuk membalak. Di samping itu, setiap isi rumah juga dikehendaki untuk membayar $2 sebagai cukai kelamin. Pada 2 November 1875, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil kesempatan untuk membunuh Birch ketika Birch sedang mengutip cukai. Pembunuhan Birch menyebabkan British menyerah Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela dan juga Datuk Sagu memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak, di mana di sini pasukan British dikalahkan dan kereta Inggeris terkorban. Kemudian perang ini dinamakan sebagai Perang Perak dan berlaku hampir selama setengah tahun. Kemudian pada 7 November 1875, pertempuran sekali lagi berlaku di Bandar Tua, di mana perjuangan kali ini telah dikalahkan oleh British kerana mendapat bantuan daripada tentera daripada Manakala bagi Tok Janggut pula, perubahan pada cukai yang diperkenalkan British telah menyentuh kedudukan dan keistimewaan tradisional di negeri Kelantan. Antara yang paling sensitif ialah penentangan cukai seperti cukai tanah, cukai kepada kepala sebanyak RM1 setiap setahun, cukai pokok buah-buahan sebanyak 3 sen setahun, kelapa sebanyak 3 sen setandan dan juga sirih sebanyak 5 sen sejunjung. Janggut kemudiannya mengimpulkan pengikut-pengikutnya menuju ke Pasir Putih. Bantuan daripada Singapura dan juga negeri Melayu Sekutu dikejarkan ke Pasir Putih pada 6 Mei 1915. Maka dengan itu satu pertempuran telah berlaku pada 25 Mei 1919 di Kampung Merbuk dan juga Kampung Bukoh. Pengikut Janggut kemudiannya mendirikan sebuah kerajaan yang didirikan di Pasir Putih dengan Empu Besar Jeram sebagai raja dan juga Tok Janggut sebagai Perdana Menteri. Kemudian satu pertempuran lagi berlaku di Kampung Pupuk itu menyebabkan Tok Janggut terbunuh. Dan akhir sekali ialah Tok Gajah. Bagi Tok Gajah, beliau bukanlah menentang pengenaan cukai, namun beliau membuat permintaan untuk menangguhkan pembayaran cukai tanah ke atas orang Melayu. Namun ianya telah ditolak oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan pada bulan Disember 1890 yang menyebabkan beliau menentang British yang disokong oleh anaknya juga, iaitu Mat Kilau. Kita pergi ke faktor seterusnya, iaitu pengurangan kuasa. Antara tokoh yang menentang British disebabkan pengurangan kuasa ialah Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahman dan juga akhir sekali ialah Mat Kilau. Kita pergi kepada tokoh pertama iaitu Dor Said. British memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat pengaruh dan juga kuasa Dor Said. Hal ini di mana ia melarang penghulu Dor Said ini membicarakan kes-kes jenayah. Pada tahun 1828, British memberi amaran kepada Dor Said kerana menyelesaikan kes jenayah di Naning sendirian. Beliau telah diugut dan dilucutkan jawatan sekiranya tidak memahami arahan British. Ini telah memotong kuasa
Datuk Said yang biasanya menjadi pengadil dalam mahkamah. Seterusnya ialah Datuk Maharaja Lela. Pada 24 Julai 1875, JWW Bush telah memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutik cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan tahta jika baginda enggan menandatangani pengisytiharan. Hal ini telah mengurangkan kuasa Datuk Maharaja Lela, di mana beliau melakukan penentangan yang dikuatkan lagi apabila Bush membakar rumah Raja Ngah Orang Besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bidor. Kita pergi ke tokoh seterusnya iaitu Mat Kilau. Beliau dikurangkan kuasa apabila British mengambil alih tugas mengutik cukai dan hasil daripada ketua negara yang dilantik. Disebabkan itulah mereka iaitu Mat Kilau ni melakukan pemberontakan sekitar tahun 1890-an. Kurang daripada kejadian itu, British mengisytiharkan perang ke atas beberapa bangsawan Pahang dan mengalahkan mereka serta menangkap dan dihukum. Namun pada ketika itu, Mat Kilau serta beberapa pemimpin lain yang sama-sama bersekumpul telah berjaya melarikan diri dan menyebabkan semangat nasionalisme mereka di Kelantan dan juga Terengganu. Bagi Datuk Pahaman pula, beliau menentang pihak British kerana beliau tidak dibenarkan memungut cukai dan tidak diberi allowance yang setanding dengan allowance orang besar berempat, iaitu sebanyak $100 sebulan. Tetapi beliau hanya ditawarkan sebanyak $70 sebulan berbanding dengan yang dululah. Datuk Pahaman juga berasa marah apabila British membina sebuah balai polis di Lubuk Terwah di daerah Semantan, iaitu daerah di bawah jagaannya tanpa kebenaran daripada beliau. Beliau telah menulis pucuk surat bantahan kepada Majistret di Temerloh iaitu A.A. Wise, tetapi beliau gagal mendapat keadilan daripada Majistret Temerloh. Sebaliknya, Datuk Pahaman pula diberi amaran. Ini membuahkan kemarahan Datuk Pahaman dan bersekongkol dengan tuan pembesar-pembesar lain untuk melakukan pemberontakan. Saya akan meneruskan pembentangan Saudari Fatihah. Faktor ketiga berkaitan tindakan masyarakat tempatan terhadap British ialah campur tangan pentadbiran. Terdapat 3 tokoh yang menentang British iaitu Haji Abdul Rahman Limbong, Yang Tuan Amta dan Datuk Maharaja Lela. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, terdapat sedikit perkongsian video berkaitan Haji Abdul Rahman Limbong. Dari video tersebut terlihat bahawa Haji Abdul Rahman Limbong telah menentang British apabila British telah memperkenalkan undang-undang berkaitan petani yang bercutut tanam. Setiap petani harus membayar sebanyak 50 sen setahun. Antara peristiwa yang berlaku pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana peraturan baharu di Kuala Telemu. Pada tahun 1928, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong telah menawan balai polis di Kuala Berang. Beliau juga menentang British disebabkan undang-undang berusulkan barat diperkenalkan di Terengganu. Terdapat beberapa kesan kepada Terengganu iaitu British melantik penasihat British dan juga penolong penasihat British di Kuala Terengganu serta Besut dan Kemaman. Pelantikan ini menggugat kekuasaan Sultan dan Pembesar. Hubungan luar negeri Terengganu juga ditetapkan oleh British. Seterusnya ialah Yang Tuan Amta di Negeri Sembilan, di mana tempat yang sedang kami menuntut ilmu sekarang. Beliau telah menentang British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan serta bimbang British akan memperluaskan kuasa mereka. Antara peristiwa yang berlaku ialah pada tahun 1874, British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong untuk menyokong pembesar tempatan iaitu Datuk Kelana.
Tindakan British ini menggugat kewibawaan dan mencabar kedaulatan yang Tuan Anta. Kemudian, British menguasai Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan cara menempatkan pegawai magistrat dan juga pemungut hasil. Akhirnya, kesan yang berlaku pada tahun 1895, British telah menyatukan semua daerah dan membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Bagi tokoh yang terakhir pula ialah Datuk Maharaja Lela. Beliau telah menentang British kerana J.W.W. Bush telah campur tangan dalam urusan pentadbiran di Perak. J.W.W. Bush dilantik sebagai Residen British yang pertama di Perak iaitu pada tahun 1874. Beliau telah memaksa Sultan Abdullah menandatangani surat pengisytiharan yang memberi kuasa kepada Residen British untuk mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu. Kesan bagi tindakan J.W.W. Bush telah menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya kehilangan kuasa. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa sistem pemerintahan Barat telah memberi kesan kepada negara kita. Hal ini kerana pemerintah tempatan telah hilang kuasa dari segi pentadbiran, hubungan luar, kuasa perundangan dan kuasa kewangan. Bagi faktor yang terakhir ialah mencabuli adat resam. Perintangan ini berlaku oleh Datuk Maharaja Lela kerana British telah mengharamkan amalan perhambaan pada ketika itu di mana menjadi adat resam Melayu. Amalan perhambaan merupakan satu institusi halal pada ketika itu dan menjadi kebanggaan para pembesar. J.W.W. Bush sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Bukan itu sahaja, apabila J.W.W. Bush diberi tanggungjawab sebagai penasihat Perak, beliau tidak dapat berhubung dengan masyarakat setempat kerana tidak boleh berbahasa Melayu. Beliau juga jahil mengenai adat istiadat Melayu serta memandang rendah kepada kebolehan Sultan dan pembesar-pembesarnya. Kita tiba di penghujungnya. Kesimpulan bagi penentangan masyarakat tempatan terhadap British ialah sistem pentadbiran Barat yang dibawa oleh pihak British telah memberi penderitaan serta penghinaan dalam kalangan penduduk tempatan. Sebagai contoh, penduduk tempatan dipaksa untuk membayar cukai. Oleh itu, kebangkitan penduduk tempatan telah menentang British bagi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara. Pihak British juga tidak berdiam diri untuk menghantar serangan dalam pelbagai strategi seperti tipu helah dan menguatkuasakan undang-undang supaya dapat menentang penduduk masyarakat di tanah Melayu. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.